Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi bid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai orang yang mengaku bahawa segala-galanya itu dengan kemahuan Allah Azza wa Jalla, namun begitu dia tetap berdiri dengan dirinya sendiri. Sebenarnya engkau telah berdusta dalam dakwaanmu itu. Kehendak jiwamu dan kehendak Allah tidak akan berkumpul satu. Sama seperti dunia dan akhirat tidak akan berkumpul satu. Siapa yang berdiri dengan diri sendiri akan terlupuk pendiriannya dengan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang berdiri dengan dunia akan terlupuk akhirat daripadanya. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi, wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu. Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna." Siapa yang mencintai dunianya, dia akan merosakkan akhiratnya. Dan siapa yang mencintai akhiratnya, dia akan merosakkan dunianya. Lantaran itu, hendaklah engkau sentiasa bersabar. Dan sesudah selesai kesabaranmu, selesai pula lah redamu. Lalu muncullah kefanakanmu. Dan ketika itu semuanya akan menjadi baik. Semuanya akan bertukar menjadi kesyukuran. Yang jauh menjadi dekat, yang syirik menjadi tauhid. Dan kau tidak akan memandang mudarat atau manfaat daripada manusia. Kau tidak akan mendapati apa pun bertentangan. Kerana semua pintu-pintunya dan jihah-jihahnya, yakni arah-arahnya, sudah menjadi satu. Dan yang engkau lihat hanya satu jihah sahaja, yakni satu arah sahaja. Yakni suatu keadaan yang sukar ditangkap oleh akal kebanyakan orang. Bahkan yang akan merasakannya hanya segelintir manusia. Beratus-ratus ribu manusia. Hanya seorang sahaja sampailah jiwanya tercerai dari badan. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kalau sebelum ini kita menceritakan bagaimana perlu kita lakukan dengan menundukkan syahwat kita, yakni keinginan kita, supaya syahwat kita benar-benar tunduk atas prinsip keimanan pada Allah, bukan keimanan pada segala qada dan qadarnya, bukan keimanan kepada Rasul, ini apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Sehingga hawa nafsunya tunduk dan ikut apa yang aku bawa. Kita dah jelaskan bagaimana perlunya kita bersabar dalam menghadapi syahwat, dalam menghadapi kehendak, dalam menghadapi apa yang kita inginkan oleh jiwa kita. Kerana kita hidup dengan perintah Allah. Dan kita hidup dengan sunnatullah.
dengan peraturan Allah. Bila manusia cuba lari daripada peraturan Allah, maka mereka akan binasa dunia dan akhirat. Kerana itu kita perlu menyedari bahawa kita tidak berdiri dengan kemahuan kita. Bahkan kita tidak berkehendak dengan kehendak kita. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Tiadalah kehendak kamu, melainkan itulah kehendak Allah. Artinya apa yang kita nak cuma keinginan, tapi bukanlah ketentuan. Tetapi apa yang Allah nak, itulah ketentuan. Apa yang kita nak cumalah apa yang kita fikirkan. Tetapi apa yang Allah hendak, itulah apa yang akan terjadi dalam kehidupan. Maka seorang yang cuba berdiri dengan dirinya sendiri, dalam keadaan dia mengaku semuanya ini kehendak Allah, maka dia akan berbohong. Maksudnya, tuan-tuan sekalian, kita nak kahwin, kita nak anak, kita nak ada kerjaya, ada kerja, kita nak duit, kita nak dunia, kita nak bahagia, kita nak ketawa, kita nak kasih sayang. Itu semua dalam senarai-senarai kehendak kita. Namun kita perlu mengetahui ianya tidak berlaku melainkan dengan izin Allah. Dan manusia yang berkehendak untuk kebaikan kita juga tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah. Sebagaimana manusia yang berkehendak untuk memudaratkan kita tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah. Dari siapa kita? Kita adalah hamba yang mesti mematuhi kehendak Allah. Dan mesti tunduk dengan kekuasaan Allah. Dan mesti redha, dan mesti sabar, dan mesti redha dengan apa pun yang mesti kita lalui dalam kehidupan kita. Kerana itu bila kita tahu bahawa antara kehendak kita dan kehendak Allah tidak mungkin menjadi satu. Kerana kehendak Allah itulah yang mendominasi, bukan yang menguasainya. Maka untuk menjadikan kehendak kita ini tenang, kita mesti duduk bawah kehendak Allah. Tapi kalau kita punya kehendak dan Allah sedia kala punya kehendak, maka dia akan mula bertentangan. Sama juga dalam hal dunia akhirat. Kehidupan kita kat dunia untuk cari akhirat. Kita bukan hidup dunia untuk cari dunia. Kerana ia akan berlawanan dengan akhirat. Sebagaimana dunia kita tidak mahu menjadi makmum kepada akhirat, maka kita akan dibinasakan, kita akan kecewa, kita akan rosak. Dunia mesti menjadi makmum akhirat. Bila dunia menjadi makmum akhirat dengan maksud, apa yang akhirat buat, dunia kena ikut. Manakah dunia jangan buat apa yang akhirat tidak buat. Jangan mendahului akhirat. Maka nescaya batallah solatnya. Bagaimana kejadian atau bagaimana tabiat makmum kepada imam, maka semua yang dilakukan oleh imam dilakukan oleh makmum. Dan makmum tidak boleh melangkaui imam. Bila dia melangkaui imam, maka batal lah. Maka bila kita menyebut tentang dunia akhirat, kalau dunia cuba ingin berkuasa seperti akhirat, maka ad-diddan la yashmi'an. Dua bertentangan tidak boleh berhimpun. Kalau masing-masing punya kehendak. Kerana itu bila Rasulullah menyatakan, man ahabba dunyahu adarra bi akhirati, wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu, fa'athiru ala ma yabqa, fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Siapa yang cintakan dunia, dia akan mudaratkan akhirat. Siapa yang cintakan akhirat, dia akan mudaratkan dunia. Kerana itu kata Rasulullah, pilihlah apa yang kekal berbanding apa yang tidak kekal. Contoh, kita nak bangga, nak sombong, suka kita dengan sifat itu. Tapi akhirat ajar kita tawaduk. Jadi kita tak nak bangga dengan orang, khususnya orang beriman. Biarlah dia cerita lebih dia pun, kita tak nak cerita apa pun lebih kita. Kita mengambil sikap tawaduk. Begitulah pertentangannya. Dunia nak mengambil yang haram, asalkan kaya. Tipu pun tak apa, asalkan kaya.
berhelah macam-macam, asalkan kaya. Tapi akhirat kata, walaupun kamu rugi, jangan tipu. Walaupun kamu tak ada, tak cukup, tak kaya, jangan ambil yang haram. Walaupun kamu mungkin tak dapat bahagia, jangan ambil hak orang lain. Ada orang bila dia nak bahagia, dia pun, sebagai contoh, dia cinta pada seorang perempuan. Macam mana dia nak memilikinya? Dia pun guna cara haram, bomoh lah benda. Dia tak ada cara yang normal yang dia buat, guna bomoh, guna sihir. Lihat dunia. Tapi orang yang nak akhirat, waktu dia nak sesuatu dan dia tak dapat, dengan cara ikhtiar yang Allah izinkan, yang suruh, maka dia tak akan buat benda yang haram. Sekali-kali tidak. Dengan mudah dia berkata, itu jodoh. Itu bukan jodoh. Lihat bagaimana pertentangan dunia akhirat. Dunia nak memberi hak pada hawa nafsu berhibur sebebas-bebasnya. Akhirat kata tidak. Hiburan itu ada yang halal, ada yang haram. Dan hiburan itu akan menjadi haram secara mutlak pada perkara yang mengganggu perintah Allah. Walaupun asalnya halal. Kita main bola halal, kita jogging pun halal. Tapi bila dia melangkaui hak akhirat, solat kita, ibadat kita, maka ia jadi haram. Lalu kita meninggalkan. Dan ini disebut oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Betapa banyak kami meninggalkan yang halal bimbang jatuh yang haram. Banyak benda yang halal. Benda itu halal. Tapi kami tinggalkan kerana takut jadi haram. Daripada 10 perkara, 9 kami tinggalkan, 1 je kami buat. Ini antara dunia dan akhirat. Tentang dunia, kita nak semua orang hormat kita. Itu dunia. Orang hormat kita, orang minat kita, orang suka kita. Jangan menyebut mereka baik-baik tentang kita. Puji kita. Inilah dunia selebriti. Dan dunia yang orang suka cari pengaruh. Tapi akhirat ajar kita. Sebalik kita nak orang suka kita. Tapi tidak sampai peringkat melanggar perintah Allah. Kalau dengan sebab kita menegakkan perintah Allah, orang benci pada kita, kita pun tak kisah. Dengan sebab kita ingin menegakkan agama Allah, kita tak popular, biarkan kita tak popular. Sebab dunia sentiasa inginkan pujian manusia. Akhirat mengajar kita ikhlas. Maka sebab itu kecenderungan duniawi, asalkan benda itu boleh boom, boleh popular, lalu kita berada di tempat itu, kita melakukan perkara itu, dan apa sahaja, asalkan kita lebih popular. Tapi akhirat mengajar kita ikhlas. Hatta kalau kita bersendirian di gunung-gunung, di lembah-lembah, asalkan kita dapat menjaga keikhlasan kita. Bagaimana kita lihat pertentangan yang memberi mudarat antara satu sama lain. Jadi kalau saya memilih akhirat, saya akan memudaratkan dunia. Kalau saya memilih dunia, saya akan memudaratkan akhirat. Lalu apakah tidak ada jalan yang sama? Apakah tidak boleh mendamaikannya, mengharmonikannya? Ya boleh. Tapi Syekh menyebut kadang-kadang yang tak boleh. Yang sebelum ini beliau menyebut tentang yang boleh. Boleh kita ambil dunia, bila dunia sanggup menjadi makmum akhirat, silakan. Asalkan dunia itu sanggup menjadi makmum akhirat, maka kita boleh mengambilnya. Namun kita tahu dia ada peraturan. Sebab saja imam memberi salam, maka kita pun memberi salam. Orang yang mengambil dunia dengan memudaratkan akhirat ialah orang yang mengambil dunia tanpa peraturan. Orang mengambil akhirat dengan segala prinsip, maka dia akan meninggalkan sebahagian besar dunia yang tidak mempunyai prinsip. Tuan-tuan, Nabi SAW dan dakwah baginda datang pemimpin-pemimpin Quraisy. Lalu berkata, "Ya Muhammad, in kunta aradta bima ji'ta bihi malan, jama'na laka amwalan, hatta taktharuna amwalan. Wa in kunta aradta bima ji'ta bihi mulkan, mallaknaka alaina." Wahai Muhammad, kalau sekiranya kamu membawa dakwah ini dengan tujuan untuk mengumpulkan harta, kami kumpulkan seluruh harta sehingga kamu menjadi orang paling kaya. Tapi berhenti dakwah. Muhammad, kalau kamu datang dakwah ini sebab nak jadi raja, kami lantik kamu jadi raja, maka berhenti dakwah.
Kalau kamu datang membawa dakwah ini dengan tujuan atau dengan sebab kamu sakit, sebab itu cakap macam mengarut pada pandangan kami, maka kami akan sarafna amwalana, kami belanja harta kami sehingga kamu sembuh. Lihat, bila orang-orang kafir gagal menyekat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyangka Nabi nak dunia. Mereka sanggup lepaskan dunia. Nabi kata tidak. Bukan aku nak raja, memegang jawatan, bukan juga harta. Tapi inilah perintah Allah. Walau seluruh penduduk Mekah marah pada baginda, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil peduli. Nabi menyatakan, fala ubali, aku tak peduli. Maka lihat orang yang nak akhirat. Kita bila mana sampai peringkat nak akhirat, kita jangan mempedulikan kata-kata dunia. Sebagaimana orang yang nak dunia, dia tak peduli kata-kata akhirat. Akhirat kata solatlah, tutuplah aurat. Akhirat kata jangan sombong. Dia tak peduli. Dia dedahkan aurat. Dia tidak solat. Bahkan dia bertanya solat tu apa? Saya pun tak tahu bila saya tak akhir solat. Lihat bagaimana dia tidak mempedulikan kata-kata akhirat. Maka sama juga orang yang nak akhirat, dia tak peduli kata-kata dunia. Jadi, ia satu benda yang bertentangan. Bila saya katakan salah satu tidak mau tunduk. Bila kita tidak mahu menjadikan dunia sebagai makmum, maka selagi itulah dunia tak akan berhimpun dengan akhirat. Dunia kalau dia nak berhimpun dengan akhirat pun, dia berhimpun sebagaimana imam dan makmum. Dia mesti duduk belakang. Kalau dia cuba sama, tak boleh. Kamu tak boleh sama. Kamu mesti duduk belakang. Belakang kamu sekadar kamu boleh sujud dan tidak mengganggu imam. Duduk belakang ada jarak dia. Ini imam. Dan kita tahu bila kamu menjadi makmum, maka kamu akan tahu tempoh di mana akan tamat perkara ini. 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Waktu kamu angkat takbir sebagai makmum, kamu tahu solat ini 4 rakaat. Solat ni 3 rakaat, solat ni 2 rakaat. Sama juga dunia, kita tahu waktu kita ambil dunia, dia akan berhenti, kita akan mati. Kita tak ambil dunia sebagaimana macam Fir'aun fikir aku Tuhan, atau Qarun fikir aku akan kekal di sini. Tapi kita mengambilnya, kita tahu cepat atau lambat kita akan pergi. Kita akan memberi salam meninggalkan dunia ini. Sebagaimana makmum memberi salam meninggalkan solatnya. Kita satu hari nanti kita akan bagi salam. Dan satu hari nanti kita akan mendengar salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ungkapan itu akan kita dengar suatu hari nanti. Maka menjadikan kita mencari dunia dalam tempoh ini. Saya tahu saya akan ambil dunia dalam tempoh ini. Itu para salafus soleh, bila mereka sampai usia 40-an, bila mereka sampai usia 50-an, bila mereka sampai usia 60-an, cara peningkatan amal mereka meningkat mendadak. Bukan bila sebahagian mereka mendapat uban, meningkat mendadak. Atau bila mereka ditimpa sakit, meningkat mendadak. Maka inilah orang-orang yang menjadikan dunia sebagai makmum. Tapi kita, masuk 40-an, masuk 50-an, makin galak. Makin galak dengan dunia, akhirat mula ke tepi. Sebahagian tidak mempedulikan lagi akhirat. Kita tidak melihat keutamaan. Tapi pada keutamaan dunia masih kita tengok. Yang si atuk tua ada keutamaan melihat bermain cucu. Lama sibuk dengan cucu dia. Walau dia telah diberi nikmat untuk bermain dengan anaknya. Dan anaknya sudah pun besar. Dan dia punya suatu tempoh yang panjang untuk ingat Allah. Namun digunakan lagi untuk dia bersama dengan makhluk. Ta'alluq. Bergantung dengan makhluk. Akhirnya dia terlepas banyak peluang untuk diperbaiki dirinya. Bukan maksud kita katakan tak payah sayang cucu. Bukan, itu fitrah. Sayang cucu ni fitrah. Saya tahu perasaan seorang atuk yang baru dapat cucu. Kita tahu perasaannya. Itu fitrah. Tapi kita tetap melihat akhirat itu dia ada tempoh untuk kita cari di dunia ini. Ya, akhirat di sana tak ada tempoh. Di dunia, untuk kita mencari akhirat, Allah beri tempoh. Lalu kita akan perhati setiap kenaikan usia kita sejajar dengan kenaikan amalan kita. Selaras dengan kenaikan ketaatan kita pada Allah. Sebab itu bila
para ulama mengatakan, penyesalan kami ialah kurang usia kami, tidak bertambah ketaatan kami. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kurang usia kami, tetapi tidak bertambah amalan kami. Kita punya syiar, bila umur kita makin berkurang, dan umur kita nampak naik, 15 jadi 16, 20 jadi 30. Zahir naik secara angka, tapi menurun secara nilainya. Berarti nilai kita di dunia ini makin sedikit. Makin banyak angka, berarti makin kurang nilainya. Tempohnya kita berada di sini. Dan saya tengok umur saya 60, 70. Umur saya semakin berkurangan. Tempoh saya berada di sini. Kenapa? Bila Rasulullah menyatakan umur aku antara 60 hingga 70, waktu saya mungkin berumur 1 tahun, saya melihat peluang saya ada lagi 59 tahun. Atau 69 tahun. Merujuk apa yang kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalla man jawaza zalika. Umur makku antara 60 hingga 70, hanya sedikit yang melebihinya. Lalu waktu saya umur 10 tahun, ia bertambah secara angka, tapi dengan 60 yang Nabi hadkan, berarti saya cuma tinggal 50 tahun. Bila saya berumur 40 tahun, dengan umur yang Nabi hadkan 60 hingga 70, saya cuma punya umur, kalau saya umur 40, lagi 20 tahun. Dan kalau saya berumur 50 tahun, dengan angka Rasulullah sebut 60, saya cuma tinggal 10 tahun. Maknanya umur saya makin kurang. Bila melihat suatu hak yang Nabi sebut, umur makku cuma 60 atau 70. Dengan umur saya naik, nisbah pada ni saya makin berkurang umur saya. Ini yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud. Naqasa minni ajali, naqasa minni umri, berkurangan umurku, tapi tidak bertambah taatku, maka ini hari yang paling aku menyesal. Ma nadimtu ala syai'in gharabat fihi syams. Tak pernah aku menyesal penyesalan yang mana berlalu suatu hariku, berkurang usiaku, lalu tidak bertambah amalanku. Lalu kita bila masuk 60, berarti kita ada lagi, bila masuk 60 tahun, kalau kita rujuk pada Rasul kata baik, antara 60 hingga 70, mungkin kita cuma ada masa 10 tahun lagi. Tapi ia semakin singkat. Umpama kalau kita ngarung air, mula-mula kat lutut, boleh kita bersenang-senang, sembah menyembah. Lepas tu dia main kat pinggang, kita berdebar sikit, tapi boleh lagi lah. Dia naik kat dada, kita mula berdebar. Dia naik kat tengkuk, kat leher, sampai naik kat paras hidung, kita mula tahu waktunya untuk kita apungkan diri kita sudah sampai. Kita sudah bersedia untuk mengampungkan diri. Dan bila dihapus kepala, maka kita perlu apungkan diri. Kita menggunakan seluruh kuasa tenaga kita ada untuk mengampungkan diri kita. Namanya berenang. Dan kita tahu kekuatan itu terhad. Sebab mana pun orang berenang, kita tahu nak terapung dalam air ini, yang memerlukan tenaga yang banyak. Kita tahu lambat laun kita akan tenggelam. Begitulah perumpamaan bila kita mengharungi dunia. Makin lama kita tahu kita makin dekat dengan kematian. Maka takkanlah ketika itu dunia menjadi kiblat kita. Sebab itu Rasulullah menyebut dalam hadis yang sama sebenarnya, tapi tidak dibaca secara sempurna atau penuh. Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Kerana itu bila kamu tahu, bila ambil akhirat masalah dunia, ambil dunia masalah akhirat, maka utamakan yang kekal daripada yang sementara. Jadi benda-benda dunia walau sebangga mana pun kita dapat, dia akan binasa. Kita dapat anak-anak ramai, bangga, dia akan binasa. Mereka akan tinggalkan kita atau kita tinggalkan dia. Kita dapat harta banyak, dia akan binasa. Kita dapat pangkat tinggi, anugerah macam-macam, dia akan binasa. Akhirnya kita melihat satu kehidupan yang kita tidak punya apa-apa. Kita tak punya apa-apa. Baik kawan, baik anak, baik isteri. Kita bersendirian. Kita seorang-seorang dalam keranda, diusung oleh semua orang.
dibawa satu tempat untuk dibuang dan dicampurkan. Apa maksud dibuang dan dicampurkan? Maksudnya dunia sudah pun menidakkan kita. Kita berada pada alam kubur yang akan menjadi suatu penghakiman. Kalau dahulu kamu lebihkan dunia, memang kubur kamu sesempit yang kamu gali, bukan lebih pada itu. Sehingga berselisih tulang rusuk. Tapi kalau kamu sebelum ini hidup di dunia, mencari akhirat, maka kami akan luaskan kubur kamu seluas akhirat. Lalu kubur dilapangkan seluas akhirat, sejauh mata memandang. Kalau seorang dalam hidup dia dulu ambil dunia, maka kuburnya akan mengambil hukum dunia. Apa dia sempit? Bukankah kita gali kubur itu sempit? Maka dia mengambil hukum dunia sempit itu. Gelap, sunyi. Dan sebagai satu balasan atas kamu meninggalkan perintah kami akan himpitkan kubur ini. Sehingga berselisih tulang rusuk kamu. Dan kami jadikan sengeri-ngeri tempat. Sehingga kamu menyesal kenapa dahulu aku tidak meninggalkan dunia. Bila tahu dunia buat macam ni. Tapi kalau dahulu kita hidup kat dunia, kita dah pilih akhirat, maka kubur tidak akan mengambil hukum dunia. Kubur akan mengambil hukum akhirat. Sebab kita hidup dulu mengambil hukum akhirat. Perintah, larangan, suruhan, pahala, dosa, itu semua perkiraan kita. Maka kubur yang berada di dunia bertukar menjadi alam akhirat. Dilapangkan, diluaskan. Datang malaikat membawa segala kenikmatan syurga untuk kita merasainya. Tilam daripada syurga, selimut daripada syurga, dibawa cahaya daripada syurga, dilapangkan kubur sehingga dibuka pintu melihat syurga. Ini apa yang katakan saya sebut, ini disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka kubur itu menjadi taman syurga. Al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah wa imma khufratun min khufarin nar. Kubur itu sama ada ia taman syurga ataupun ia adalah lembah neraka. Maka orang yang dahulu hidup di dunia benar-benar mengambil akhirat, kuburnya bukanlah kubur ahli dunia, kubur ahli akhirat. Maka tidak ada tempat yang paling luas selepas dunianya selain daripada kuburnya. Sebelum dia pergi tempat alam lebih luas, yakni syurganya. Dan bagi orang yang mengambil dunia, dia akan terdapati alamnya semakin sempit. Alamnya semakin sempit. Waktu dia berada dalam perut ibunya jauh lebih luas daripada waktu dia berada di dunia. Kerana dia telah mengambil dunia, maka Allah jadikan setiap dunia dia ambil yang memudaratkan akhirat, maka ia akan jadi sempit. Bahkan pernafasannya juga sempit. Hatinya juga sempit. Semuanya menjadi sempit dalam kehidupannya. Sabarnya sempit. Redanya sempit. Syukurnya sempit. Ini kurang syukur. Kurang sabar. Semua benda-benda baik sempit sebab dia telah memilih dunia. Akhirnya, berada di perut ibu itu jauh lebih luas daripada dia berada di dunia. Kemudian dia berada di alam kubur jauh lebih sempit daripada segala-galanya. Sebelum berpindah alam akhirat yang jauh lebih sempit lagi. Ini kesempitan yang Allah sebut dalam Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada perintah kami, maka dia mendapat kehidupan yang sempit. Dhanka. Dhanka ini kesempitan pada semua tahap-tahap fasa-fasa yang akan lalui. Walaupun setengah ulama menafsirkan dhanka ini azab kubur. Kesempitan kubur. Dhanka ini sebenarnya ialah semua tahap yang dilalui dalam kehidupannya, semuanya sempit. Di alam perkahwinan, walau dizahirkan sebagaimana sempit. Maka keinginan bercerai itu cukup tinggi. Dalam alam rumah tangga, dalam alam kekeluargaan, dalam alam kemasyarakatan. Walaupun dia punya ramai pengikut, dia rasa sempit hidupnya. Maka inilah dikesan natijahnya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, lantaran itu, hendaklah engkau sentiasa bersabar. Bila kita nak pilih akhirat, kekuatan pertama yang kita kena ada sabar. Kita tengok orang lain menikmati dunia tanpa halangan, hal haramnya. Kita pilih sabar. Tentang yang haram cuba dihiaskan. Ni makanan-makanan haram cuba dihiasi kononnya hebat. Arak dihiasi kononnya luar biasa, minuman ini.
Makanan yang haram juga. Hotel-hotel 5 star, 7 stars yang menghidangkan makanan haram, ditunjukkan ini eksklusif, nampak mewah. Maka tuan-tuan, kita bersabar menolaknya. Sebab memang keinginan hawa nafsu kita nak benda tu. Tapi saya memilih sabar. Bila kita nak berlawan dengan dunia, kita pula ada sabar. Bukan siapa pun yang nak menjadi petarung, dia perlu bersabar. Kekuatan kita pada bersabar jauh lebih daripada kekuatan kita daripada latihan fizikal. Sebab itu kata Antara, sewaktu orang berkata, "Wahai Antara, kenapa kamu kuat? Kamu lebih kuat pada kami." Kata Antara, "Sila gigit lenganku dan aku akan gigit lenganmu." Maka mereka saling menggigit. Maka lelaki yang menggigit tangan Antara tidak tahan digigit oleh Antara, maka dia melepaskan. Lalu kata Antara, "Apakah kamu tahu beza aku dengan kamu?" "Kamu lebih kuat." "Bukan. Aku lebih sabar pada kamu. Waktu kamu gigit aku pun sakit, tapi aku tahan. Itu yang menjadikan aku lebih kuat." Kita manusia ni kuat bukan kerana fizikal, latihan gym, kerana sabar. Sebab itu orang yang faham tentang kekuatan, orang ini akan memperkuatkan sabar dia. Allah berfirman dalam Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru." Wahai orang yang beriman, sabar dan kuatkan sabar kamu. Di mutaakhirin ini, ramai orang menjaga kekuatan fizikal. Sama ada dengan jogging, dengan diet, dengan gym, dengan latihan-latihan tertentu, sumo lah, gusti lah, dan sebagainya. Sehingga dia, setiap kali dia buat benda tu sebab matlamatnya nak dunia, sabarnya makin menipis. Itu belajar silat baru 2 hari nak pukul satu kampung. Baru angkat besi 2 kilo, dia nak angkat semua barang orang. Nak rembat semua barang orang. Waktu dia cuba cari kekuatan secara fizikal, sebenarnya sabarnya makin mengurang. Dia mula bangga dengan badan dia, bangga kekuatan dia. Tapi waktu dia memperkasakan sabarnya, dia sedang memperkasakan kekuatan. Saya nak jadi suami yang kuat. Macam mana? Boleh angkat isteri? Bukan. Boleh bersabar kerana isteri. Maka saya kuat. Saya nak jadi ayah yang kuat. Macam mana? Apakah dengan cara boleh pikul semua anak-anak saya dalam satu lengan? Bukan. Sabar kerana anak-anak saya. Bersabar dan menyuruh dia buat baik. Menyuruh dia solat. Menutup aurat. Bersabar dan menyuruh dia segala perintah Allah. Saya nak jadi kuat dengan masyarakat. Bukan saya belajar judo, karate, semua ni untuk kuat. Tak, itu untuk kamu menenangkan hawa nafsu kamu. Tapi kuat itu saya belajar sabar dengan masyarakat. Saya tahu masyarakat ada perangai ni, saya akan sabar. Di jalan raya saya tahu orang ni ada perangai ni, saya akan memilih sabar. Itu kekuatan. Bukan kuat maki, bukan dengan kuat cara kita nak perobok orang, tak. Saya memilih sabar. Itulah kekuatan yang hilang. Kerana manusia tidak cari akhirat, maka kekuatan itu hilang. Kalau manusia cari akhirat, kekuatan itu datang. Namanya apa? Kekuatan itu sabar. Sabar tidak dimiliki melainkan oleh ahli akhirat. Kerana mereka melihat ada akhirat, ada syurga, ada pahala. Ahli dunia tak, dia takkan ada sabar. Sebab mereka cuma ada dunia. Dzalika ma balaghuhum minal ilm. Ilmunya cuma sampai kat dunia je. Ni kalau aku tak balas hari ni, lepaslah aku peluangnya. Dia tak nampak akhirat. Aku kalau tak kaya sini, habislah peluangnya. Dia tak nampak kaya akhirat. Maka ini golongan yang nak akhirat. Kata Syekh Abdul Qadir, lantaran itu hendaklah dia sabar. Dan bila sempurna sabarnya, dia akan tahap kedua, redha. Sabar ni tahanlah. Dan kadang hati kita masih nak. Tengok orang beli kereta baru, nak. Bila aku boleh beli? Sabarlah, tak apalah, belum mampu. Tak ada pula kita fikir nak mencuri ke nak merompak. Masuklah skin cepat kaya lah itu. Ini untuk dapat juga ni. Bagaimana setengah seorang di scammerkan dengan cara tu. Ada budaya nak kayakan orang dengan cara coaching. Maka yang ni, dia nak tipu orang, scammer baru. Melalui kursus-kursus keuangan. Bagaimana nak jadi kaya. Dia pun sewa kereta Ferrari. Sehari 8,000. Dia sewa kereta-kereta mewah. Supaya orang tengok, oh dia orang berjaya. Lalu dia memulakan siri scammer dia.
buat kursus perniagaan. Macam mana orang nak kaya macam saya sehingga boleh beli Ferrari ini, boleh beli benda ni, boleh beli benda tu. Dia ambil gambar semua tempat-tempat mewah. Saya menikmati percutian sini-sini. Walau dia tak pernah pun. Dia buat benda tu, tuan-tuan sekalian. Jadi manusia ni, bila kita katakan kita ada sabar, kita tengok jalan-jalan tu tak betul, saya tak nak pilih jalan tu. Saya tak akan pilih jalan menipu orang untuk saya kaya. Untuk saya dapat apa yang saya nak. Maka saya, walaupun sabar ni dalam keadaan tu, kita masih nak benda tu, tapi kita tahan. Saya tengok makanan, rasa nak makan. Tapi saya sabar lah. Sebab saya nak puasa. Tapi tengok makanan rasa macam nak ni. Ni kalau orang offer dekat lagi, saya makan ni. Tapi saya kan puasa. Duk lawan gitu. Itu makna sabar. Sabar bererti dalam diri kita masih nak. Masih nak benda tu. Kita tengok rumah lawa, rumah ni. Nak beli. Tengok orang lain beli. Orang lain dulu masuk loan. Kita baru nak masuk loan, dia masuk dulu. Allah. Waktu nak masuk loan, kata bank, ni orang ni dah masuk. Kata syarikat perumahan, rumah ni cik, orang dah masuk loan. Cik doa lah biar loan dia tak lulus. Kalau cik nak rumah ni, dia pun tunggu sabar. Tahan diri dia, jangan buat benda-benda haram. Biarlah orang tu dia buat proses dulu. Kalau dia tak lulus, rezeki kita. Kalau dia lulus tak apalah, kita sabar. Tapi dalam keadaan diri kita nak tak? Nak. Itu sabar nama dia. Tapi bila sempurna sabar, dia tak akan lagi ada perasaan keinginan nak. Sebab kita dah redha. Umpama katakan saya puasa hari ni, contoh. Maka letak makanan, saya tak fikir pun nak. Sebab saya dah redha dengan ibadat saya. Saya nak puasa. Awak letaklah apa benda depan ni pun, saya tak akan makan. Awak letak free ke? Awak kata ni, makan ni dapat duit bro. Saya tak makan. Kalau saya bawa orang, saya belanja orang makan, saya tak nak makan. Kenapa? Saya puasa. Kerana saya bukan berada pada tahap sabar. Redha. Redha ni makna tuan-tuan, saya tak ada keinginan pun. Tak ada keinginan pun. Waktu rumah tu saya masuk loan, katakan. Orang tu, tak apalah, rezeki dia. Waktu dia dapat, saya tak fikir pun nak kacau dia. Tak. Saya dah redha. Kerana Allah nak beri saya lebih baik mungkin. Redha menjadikan kita tak lagi punya keinginan pada benda tu. Kita dah redha. Kalau saya nak anak, dah 4 tahun kahwin, 5 tahun kahwin, saya sabar. Sabar dalam keadaan, bilalah boleh beranak. Tapi saya sabar. Saya tak buatlah benda yang mengarut dan sebagainya. Tapi bila redha, tak apalah Ustaz, saya, walaupun saya dah kahwin 7 tahun, saya dah redha. Kalau tak dapat anak pun, kita pun happy, duduk 2 orang, seronok. Saya pun tengok isteri saya pun tak ada masalah, saya pun tak ada masalah. Kita anggap seolah-olah Allah nak bagi kita honeymoon setiap masa. Sebab saya tengok kawan-kawan saya yang ada anak tu macam masalah juga dia. Yalah, dia kadang anak kena hantar hospital. Jadi saya rasa, Alhamdulillah. Orang ni tak lagi fikir nak anak. Sebab dia dah redha keadaan dia. Maka tak lagi bercakap anak dengan isteri dia pun tak cakap anak. Dia orang nak lalu kehidupan tu dengan cara macam tu. Ini namanya redha. Tiada lagi keinginan pada benda yang dia nak. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu, apakah tuan-tuan sabar atau redha? Saya, cikgu Ustaz minta pindah balik kampung. Dia tak tahu isi borang. Ada kabel, guna kabel kecil ke kabel besar. Tapi tak dapat saya sabar Ustaz. Nak marah tak, nak maki pun tak. Mungkin ada hikmah. Tapi kalau orang ni, memang borang, dia tak isi pun borang pindah. Sebab dia dah redha. Saya dulu bila saya cikgu. Kita mula-mula cikgu jadi posting tempat orang ni. Kali pertama kita fikir nak pindah. Dia pejabat jumpa pengarah. Pengarah ni cuma cerita bab orang pindah. Ni nak pindah, baru masuk. Dah pindah. Isi borang nak pindah. Nak pindah. Marah-marah. Dia pun tengok saya. Ustaz jangan harap Ustaz boleh pindah. Sebab saya dah telefon untuk guru Ustaz. Paling kurang Ustaz kena 13 tahun di sini. Dia cakap macam tu, saya pun tertutup pintu nak pindah. Sebab dia telefon untuk guru saya. Dia katalah. Ya. Saya pun tengok kawan saya isi borang. Pindah. Isi kita sabar. Jangan isi lagi. Sabar. Nak juga, nak. Sehingga Allah tunjukkan sesuatu yang menjadikan kita sudah sempurna sabar. Kita dah redha. Saya tak nak pindah. Kalau hari ni orang suruh saya pindah, saya tak nak. Atau mereka gunakan cara kekerasan supaya saya keluar, saya tak akan keluar. Sebab saya sudah redha. Itu perumpamaan dia. Kalau orang tawar ni, awak balik kampung dapat, saya tak nak. Saya sudah redha.
Jadi bila nak tahu sifat yang kita ada, apakah saya orang sabar atau redha, tengok di situ. Kalau kita masih punya keinginan, berarti kita golongan yang sabar, as-sabirin. Tapi kalau kita memang tak ada dah, memang saya tak ada dah Ustaz, berarti kita redha. Dulu memang nak jadi pemain bola negeri, kebangsaan, berlatih misalkan, tapi tak terpilih. Sabarlah, mudah-mudahan tahun depan boleh cuba lagi. Pun tak terpilih, mudah-mudahan akhirnya dia tak apalah, tak pilih pun saya tak kisah. Saya pun tak lagi fikir nak latihan itu dan ini, sebab saya dah redha, tak apa. Baik, bila sempurna sabarmu, maka datang redamu. Dan bila sempurna redamu, datang fanamu. Kita hidup dunia kan sementara. Kita mula bercakap tentang mati. Tak ada apalah Ustaz, kaya, miskin, sama je saya nampak. Sihat, sakit, saya nampak sama je. Dulu waktu kita sakit, kita naknya kita sihat. Maknanya kita orang sabar. Tapi bila tuan-tuan sakit, tuan-tuan, saya redha saat sakit. Tak apalah, tak sembuh pun. Tuan-tuan redha. Tapi sampai peringkat tuan-tuan kata, sakit ni bagus Ustaz. Sebab saya sakitlah saya ke masjid, ke surau. Sebab sakitlah saya baca Quran hari ni. Sebab sakitlah saya menuntut ilmu. Sebab sakit ni menjadikan saya dekat dengan akhirat. Berarti tuan-tuan dah berada pada jalan fana. Melihat sakit itu lebih baik pada sihat. Bukan sekadar redha. Nampak ni lebih baik. Saya pun Ustaz, kat dunia pun saya tahu berapa hari sangat kita kat dunia. Orang ni dah fana, dia tidak lagi melihat dunia dengan nilai yang dinilai oleh ahli dunia. Sementara kata dia, dia mula melihat akhirat. Jihad, kiblat, semua akhirat. Orang ni sudah mengalami zaman fana dia. Bila dia melihat suatu musibah itu, ialah benda lebih baik. Tentang kita kan tengok sakit itu benda yang lebih baik kan, sihat daripada sakit. Tapi dia melihat sakit itu lebih baik daripada sihat. Dia melihat miskin lebih baik pada kaya. Ada saya jumpa seorang hamba Allah. Lepas berlaku krisis kewangan dia pun jatuh, bankrupt, miskin. Sebelum dia jatuh, saya jumpa dia. Doalah biar dia orang ni semua kaya. Jangan Ustaz, jangan. Saya takkan doakan dia kaya. Saya pun tak nak kaya. Sebab dia dah tak nak kaya. Walau dia kaya, pernah lalui kaya, dia memilih tidak mahu lagi kaya. Sebab dia nampak keburukan ni. Bagi dia lah, keburukan kekayaan dalam perjalanan hidup dia. Sehingga akhirnya dia kata, saya selesa sekarang. Walaupun saya dulu ada pemandu, ada itu. Sekarang saya tak ada apa, saya lebih selesa. Saya lebih khusyuk dalam ibadat. Dia melihat apa yang Allah beri pada dia itu lebih baik daripada apa yang dahulu dia anggap baik oleh orang lain. Macam saya katakan, waktu orang yang sakit melihat sakit itu lebih baik pada sihat, dia orang yang fana. Dia melihat suatu musibah itu nikmat. Bila orang tu lihat kemiskinan itu nikmat, sedangkan semua orang melihat kekayaan itu nikmat. Tapi dia melihat kemiskinan itu nikmat. Waktu kita melihat pujian itu nikmat, maki hamun itu ialah musibah, dia melihat maki hamun itu nikmat. Orang maki, orang kata, okey, nikmat. Yang tidak dirasakan melainkan orang yang melaluinya. Orang kata apa pun, asalkan dia berada dalam landasan perintah Allah. Ya, luar biasa kita jumpa guru-guru kita yang orang maki itu ini, tapi dia tak rasa apa-apa. Dia tersenyum macam biasa. Dia tak terkesan sedikit pun dengan makian orang. Orang ni luar biasa fanaknya. Ketika kita, tuan-tuan dan semua orang mengharapkan pujian. Kita kalau seorang je tak puji kita, ya Allah, seorang je bagi emoji marah, kita dah macam tak tentu arah. Siapa pula ni yang beri emoji marah ni? Oleh semua emoji dakap, cinta, love. Ni seorang marah, menyala-nyala merah. Cari siapa? Cepat-cepatlah kita unfriend yang marah-marah ni. Orang kita ni. Tapi orang fana, yang kita melihat musibah itu, dia melihat nikmat. Sebab itu bila seorang sahabat tercekik kerana ta'un, payah pernafasannya, dia kata, ya Allah, bagaimanapun kuatnya cekikan ini, aku tetap menyayangimu, ya Allah. Bila kena ta'un, antaranya ialah masalah pernafasan. Payah bernafas. Akan-akan ni, kata seorang sahabat Rasulullah yang bernama Mu'az bin Jabal, waktu kewafatan beliau dalam ta'un Amwas tahun ke-18 Hijriah. Dia kata, ya Allah, bagaimanapun kuatnya cekikan ini, payah pernafasannya, aku mencintaimu, ya Allah. Dia tidak melihat bala atau ujian Allah turun itu untuk sebab dia benci Allah, tapi suka Allah.
Kita, ya Allah, kenapalah uji aku macam ni, ya Allah. Duk marah Allah. Ya Allah, kenapa tak uji orang lain? Aku yang diuji. Ini orang yang melihat ujian musibah. Yang ni tidak. Bila Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, dia kena stroke 30 tahun. Lama. Tak ada orang ziarah dia, melainkan dia senyum-senyum. Orang kata, wahai sahabil jalil, wahai sahabat Rasulullah, kamu diuji seteruk ini, kamu masih senyum. Dia kata, kalau Allah Ta'ala suka uji aku macam ni, aku juga suka dengan apa yang Allah uji. Allah suka uji aku dengan perkara yang sakit, maka aku juga suka dengan sakit ini. Sehingga Allah membolehkan dia setiap hari, malaikat ziarah dia setiap hari. Beritahu Assalamualaikum ya Imran. Sehingga kata Imran pada tetamu, kamu nak dengar tak suara malaikat? Kalau nak dengar, tunggu sini. Kejap lagi ada. Dia datang suara. Allah muliakan. Tuan-tuan, dek kerana dia nampak fana atas ujian Allah, Allah hadirkan malaikat. Sebab bila kita mula berada pada fana, maka terbuka hijab satu persatu. Kita dengan Allah ada hijab yang banyak. Dia hijab pertama kita tidak dapat melihat jin. Itu hijab pertama. Kemudian hijab seterusnya, kita tidak melihat janji Allah, tak dapat melihat hakikat janji Allah, sehingga kita tak dapat melihat malaikat. Tapi bila orang tu makin dekat dengan Allah, hijabnya satu persatu terbuka. Terbuka. Tidak datang suatu bernama musibah, malaikat dia dah nampak faedah musibah. Orang macam kita terfikir teman apa faedah musibah ni, tengah fikir. Dia ni tuan-tuan yang Allah dah buka hijab. Datang musibah dia dah nampak sebab apa. Dia umpama main dam haji. Tuan-tuan tahu dam haji. Tuan-tuan pernah main dam haji. Kita main dam haji, kadang-kadang kita umpang biar orang makan sebab kita nak makan 3. Tak tahu faham tak faham ni ungkapan dam haji. Kita umpang dan kita dam tu makan. Kita umpang satu biar dimakan kita. Biar dia makan. Sebab lepas ni kita akan makan 3. 1, 2. Begitu orang ni bila datang musibah, dia nampak ada 3 kebaikan sebalik itu. Maka apa dia peduli musibah ni? Dia tersenyum sebab saya untung. Dengan musibah ini Allah nak beri saya untung. Pahala, darjat, diampun dosa. Apakah ada yang sehebat, selebih, setinggi ini? Dengan setiap ujian Allah beri saya pahala. Dengan setiap ujian Allah hapuskan dosa. Dengan setiap ujian Allah angkat darjat saya. Saya dapat 3 kelebihan. Kalau tidak kerana ujian ni, saya tak dapat benda ni. Dan di sini bagaimana fana berfungsi dan bereaksi dengan kehidupan. Sabar. Kita dah sebut sabar. Kadang-kadang kita masih nak benda tu, tapi kita tahan diri. Redha, kita dah lupa benda tu. Fana kita melihat itu lebih baik. Ini lebih baik. Kalau saya bagi contoh, sakit. Saya tak nak sakit. Waktu saya sakit, saya mengintai sihat. Naknya sihat. Tapi bila saya redha, tak apalah. Sakit pun okey, saya tak kisah. Saya pun tak fikir nak sihat lagi. Dah orang tua-tua macam gini, Ustaz nak sihat macam mana? Macam ni, saya dah redha. Sampai saya masuk kepada fana, ini lebih baik, Ustaz. Saya ingat kalau saya tak garuk, Ustaz, merata saya jalan. Sebab saya garuk lah, saya lekat kat kuliah ni. Sebab sakit ni. Dah pantang cuti. Panjang langkah saya. Sebab saya tak boleh mandu kereta, saya nampak tempat yang saya boleh pergi yang ni. Dia dalam keadaan fana melihat musibah tu lebih baik. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, ketika mana sempurna itu, maka berlaku suatu dipanggil tahwilat, pertukaran. Apa yang bertukarnya? Semuanya jadi syukur. Semua. Dapat musibah pun alhamdulillah. Ala kulli hal. Baginda sallallahu alaihi wasallam, bila dapat benda yang baik, Nabi kata alhamdulillah. Bila dapat benda yang tak baik, Nabi kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Apa pun baik. Baik. Kemudian akan bertukar yang jauh jadi dekat. Apa yang jauh jadi dekat? Hubungan kita dengan Allah, ya. Dan juga rahsia-rahsia Allah, ya. Hijab, ya. Hijab itu satu benda yang jauh, akhir dekat. Macam saya katakan, orang ni Allah Ta'ala beri dia nampak sesuatu. Ni kalau tak dapat sesuatu, dia nampak sesuatu yang dia akan dapat. Dia dalam doanya, ya Allah nak tu, nak ni, tak dapat. Dia nampak dah apa yang dia dapat. Sebenarnya apa yang saya tak dapat, itulah saya dapat. Pening pula tak dapat, itu dapat. Maksudnya, kalau Allah beri saya benda tu, mungkin saya binasa. Saya dah, ya Allah, aku nak sekian, aku nak sekian. Tapi tak dapat. Allah dah beri saya. Apa dia? Menghalang, memberi sesuatu yang mungkin merosakkan saya. Kalau saya dapat, mungkin saya rosak.
Dia macam seorang anak jalan ayah, ayah nak tu. Ayah dia kadang-kadang bagi kalau ada manfaat untuk dia. Kadang-kadang ayah tak bagi. Sebab anak tunjuk lada. Ya, nak lada, nak makan. Jangan, tu bukan buah. Kan dia tulis buah lada, nak makan. Jangan. Itu kalau makan berapi. Itu kalau kau makan, habislah kamu menjerit. Kita duk jerit dia, ayah kita lebih mengetahui. Bila kita mula ada ilmu, rupanya itulah lada pedas. Atau ada orang tanam, dia buat lada terpedas di dunia. Dijual dalam eBay. Di sebuah negara di Amerika Syarikat. Dia lada dah pedas lah. Dia reka lada tu sehingga menjadi lada terpedas di dunia. Memang pedas. Siapa je makan, dia lendai keluar lendai hidung. Kononnya untuk merawat penyakit kanser. Sebab bila mereka lihat khasiat lada yang pedas, dia boleh merawat kanser. Dia membakar dalaman. Mereka buat sepedas-pedas lada. Buat pertandingan makan lada, macam-macam. Jadi, bila seorang tu tahu, lada ni pedas ni. Kita sayang orang ni, kita tahu orang awak tak boleh tanggung pedas ni. Jangan makan pedas nanti binasa awak, nanti rosak. Memang nak tahu ada kelebihan, tapi kelebihan tu boleh bawa kerosakan. Misalnya, itulah perumpamaan bila kita melihat satu takdir kita. Bila Allah nak buka hijab, kita nampak yang tak bagi itu ialah pembahagian Allah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, yang syirik jadi tauhid. Selama ni duk bergantung orang, hampirlah kita syirik. Ustaz saya, dia tolong saya. Kalau tak tolong saya, susah saya. Ustaz saya, dialah yang itu, ini. Tuan-tuan, hampir kita menjadi syirik. Dia pergantungan kita dengan makhluk. Dia pergantungan kita dengan sebab. Akhirnya bertukar menjadi benar-benar tauhid. Semuanya dengan izin Allah. Jadi saya memang minta tolong dia, tolong itu, tapi saya tak bergantung pada dia. Kalau Allah izinkan dia. Sebab itu kalau dia tak berjaya tolong saya pun, saya tak marah dia. Sebab saya tahu itu izin Allah. Saya tak nampak, mang, kalau kau tak bagi hutang, mati kering lah aku. Tak apalah. Mang, kau tak bagi, maknanya itu bukan rezeki aku. Allah tidak izinkan. Dia nampak, ini tauhid dia. Tentang tauhid kita, menjadikan kita takkan marah pada makhluk. Bila seorang bergantung pada makhluk, banyak benda dia akan marah pada makhluk. Dia marah isteri dia, dia marah anak ni, sebab pergantungan dia pada semua orang ni. Dia marah kawan dia marah orang tu, semua dia kena marah. Dan bila kita marah orang, sebenarnya kita telah buang kebahagiaan kita. Kalau sebenarnya yang merosakkan kebahagiaan kita, kita sendiri. Kita kata, awak telah spoilkan hari saya. Patut saya okey, saya jadi marah. Tak, bukan sebab dia. Awak yang marah tu kenapa? Kita dah tenang-tenang, anak kita pecah kacauan. Pecah. Ayah baru nak bahagia hari ni, kau dah rosakkan hari ayah. Tak, budak tu tak rosakkan kita. Kita yang rosakkan diri kita. Kenapa kita marah? Jadi pecah gelas. Adakah dengan dipecah sengaja ke atau sebagainya? Atau kalau dipecah dengan sengaja pun kita tak patut marah. Kita patut nasihat. Kalau kita nak bahagia lah saya maksudkan. Apa tadi kita tak sengaja dan kita yakin tak sengaja. Kalau kita tak apalah. Dah pecah nak macam mana. Ni, sapu-sapu elok-elok, jangan sampai adik-adik kamu terpijak. Nanti petang kita pergi beli gelas baru. Tetapi bukankah kita bahagia kerana kita yang memilih untuk tidak marah? Tapi kalau kita marah, kita memilih tidak bahagia. Tuan-tuan fikir nak marah bini, nak marah suami, tuan-tuan memilih untuk tidak bahagia. Tapi kalau kita ingin memilih untuk bahagia, kita pilih untuk tidak marah. Tanda marah tak marah kita ialah kebergantungan kita pada makhluk. Seorang bila kuat pergantungan dengan makhluk, dia akan cepat marah. Orang yang kurang pergantungan dengan makhluk, apatah lagi tidak bergantung, dia macam tak ada sifat marah. Tak ada. Sebab dia tak bergantung. Dia kata ke bini dia buat air, bini lambat, tak ingatlah. Si dia nak basuh baju itu ini. Kita pun kata, awak ni saya dah 5 kali suruh buat air. Lama awak ni pekak ke apa? Sejak bila pula awak pekak ni? Marah. Kita yang makin marah. Tapi kalau kita tak bergantung pada bini kita, kita cakap, Mah, contoh. Ini nama bini mana pula ni? Tak ada pula nama Mah ni. Ambil lah mana-mana contoh lah. Sebutlah yang, contoh yang. Buat air, bini kita dong-dang. Kita berbangun, ambil cawang, letak 3-in-1, kau susah. Tak air panas, kacau-kacau minum. Bini baru, bang, saya dah nak bayar abang dah siap minum lah. Saya dah buat air untuk awak sekali. Duduk minum. Sekarang bahagia hidup orang tu. Sebab apa dia tak bergantung pada orang. Ini sampai tengah malam duduk sebut air.
Saya minta air daripada pagi, sampai tengah malam tak dapat. Kuatnya pergantungan di makhluk. Sebab ini benda-benda yang membawa pada makna-makna syirik ini. Sebab itu saya katakan kita hidup tidak mau bergantung dengan orang. Walaupun Allah jadikan asbab isteri kita, suami kita, anak-anak kita. Tapi kita nak, kalau boleh nak buat sendiri. Hatta Nabi SAW jahit baju sendiri, semua dia buat sendiri. Kenapa? Begitu orang jiwa tauhid. Kita nampak macam benda tu lekeh. Sebenarnya di situ kita tahu orang jiwa tauhid macam mana. Dia bergantung pada orang atau tidak. Ni kalau orang tak angkat makanan, tak makan dia. Tak boleh, tak reti bangun. Ni kalau orang tak buka pintu, tak keluar dia. Saya tengok ada seorang bilioner dunia. Dia duduk muna-mandi kat kereta dia. Saya pun tengok mula-mula suspend. Apa tak muna-mandi? Sehingga driver dia turun untuk buka pintu. Rupanya dia tak reti buka pintu. Sebab dia dah latih, dia buka pintu. Buka, masuk. Aneh. Dia itu cerita dia. Lepas tu saya ingat dulu masa saya kecil. Bila ayah saya kata, mu ni jangan jadi orang kaya. Jangan jadi orang ada kuasa. Kenapa? Sebab tak reti buka pintu kereta. Kita macam tak nampak lagi. Tak reti. Sampai bila saya tengok, betul dia tak reti buka pintu kereta. Kerana orang tak buka, sampai ke malam dia tunggu situ. Ya mungkin benda tu nampak macam biasa. Tapi itu realiti bila kuat bergantung. Kita ingat, orang kaya ni dia tak bergantung pada orang. Tak, dia lah paling banyak bergantung pada orang. Dia, sampai dia tak reti buat apa pun. Melainkan ngarah. Kata Rasulullah SAW, Nabi bukan sekadar pandai mengarah. Nabi buat. Nabi boleh buat sendiri, semua. Semua benda Rasulullah boleh buat sendiri. Menunjukkan bagaimana jiwa tauhid yang suci. Jadi kita pun nak berlatih macam tu. Walaupun saya katakan saya ada isteri, saya ada anak-anak. Boleh je suruh semua ni. Tapi ada benda yang kalau saya boleh buat, saya akan buat. Maka tak ada masalah apa-apa pun. Maka di situ kesempurnaan tauhid kita. Kemudian kata Syekh, maka ketika itu engkau tak akan dapati apa pun yang bertentangan. Antara dunia dan akhirat tak ada bertentangan. Sebab saya dah sebut, dunia dah jadi makmur. Maka apa yang bertentangan? Dan semua kamu nampak, ikut mana pun ruang, tak ada pertentangan. Semua jihad, semuanya arah menuju kepada mendekatkan diri pada Allah. Baik saya buat amalan ni, baik saya buat amalan ni, baik saya buat amalan, semuanya untuk dekat dengan Allah. Saya tengok orang ni berniaga, dengan niaga dia dekat dengan Allah. Orang ni dia petani, dengan petani dia dekat dengan Allah. Saya melihat semua benda ini jihad, yang banyak pada satu jihad. Semua dekat dengan Allah. Maka ketika itu tuan-tuan tak kisah kita jadi siapa, kerana kita akan ternyata dekat dengan Allah. Kalau tuan-tuan gembala kambing dekat dengan Allah. Tuan-tuan doktor yang dekat dengan Allah. Tuan-tuan engineer dekat dengan Allah. Kita tak lihat lagi dengan satu cara sahaja. Kan? Jihad yang banyak itu bersatu dengan satu jihad. Tak apa, semua orang ini inginkan Allah SWT. Dan keadaan itu, kata Syekh, dia akan nampak satu keadaan yang akal manusia tidak dapat akses benda ni. Kerana bila Allah Ta'ala nak angkat dia, maka Allah Ta'ala akan angkat sekali akalnya. Maka berlaku kejadian dalam hidupnya disebut khariqun lil adah. Ia mencarikan adat dan kebiasaan. Maksud Syekh Abdul Qadir di sini ialah istilah Allah akan angkat kemuliaannya, mendapat karamah. Mendapat karamah dalam pilihan ribuan manusia dia seorang. Sampailah dia mati menemui Allah SWT. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.